Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para penonton semua. Okey, selamat malam dan salam sejahtera. Okey, saya baru live ni, saya akan invite saya punya guest sekarang ni. Sekejap Kita tunggu guest kita sebentar. So harap-harap semua sihat-sihat belaka, saya punya penonton semua. Dan semua dalam keadaan sihat walafiat. So malam ni kita ada satu tetamu yang seorang veteran politik, orang yang lama dalam politik ni. Jadi dia sudah masuk. Saya masukkan dia dalam stream. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Cik Rashidin. Alhamdulillah. Dengar tak suara saya merdu? Suara saya okey tak? Jelas, clear? Jelas sekarang benda pun dah live dekat FB ya. Boleh tengok FB live? Ada? Yes, ada. Yes. Okey. So terima kasih Cik Rashidin kerana sudi melapangkan masa. Kata di malam-malam hari ni, Cik Rashidin sekarang dalam kereta Cik Rashidin lah. Di luar. Ini di luar rumah. Ini yang seronoknya, orang kata zaman pandemik ni, nak berbicara pun tak perlu dewan, tak perlu apa kan, kita boleh bicara kan. Betul, benar. Bicara kan. Cuma oleh kerana saya punya page ni baru kan, jadi mungkin tak ramai lagi yang like lagi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tetamu yang hebat macam Cik Rashidin ni kan, boleh menambahkan follower page ni. InsyaAllah lebih ramai lagi orang datang, dan mungkin lepas-lepas ni insyaAllah lebih ramai lagi orang yang akan datang mendengar. Tapi tak apa, walaupun bagaimanapun, oleh kerana benda ni kita buat live, recording ni akan sentiasa ada di Facebook lah, melainkan saya decide untuk delete, tapi insyaAllah saya tak delete lah. Jadi lepas ni boleh saya punya follower, sekarang follower saya baru sikit lah, baru lebih kurang 35 orang baru follower. Kan? Jadi bermula dengan kecil tu. Mula kecil lah kan. Jadi mungkin follower saya akan menengok lepas ni, dan kalau dia lapang nanti mungkin dia akan join in future punya sesi lah. InsyaAllah. So sihat Cik Rashidin, sihat lah? Alhamdulillah. Ini sesi jambatan ke akhirat. Betul yang Cik Dato' Aziz kan? Dia macam ni lah, saya anggap politik ni sebagai ibadat sebenarnya kan. Baik. Sebab mungkin ada setengah orang tak setuju dengan pendapat saya lah, yang mengatakan politik ni sebahagian daripada ibadat. Tapi saya rasa kalau kita tak anggap politik ni sebahagian daripada ibadat, usaha kita tu semua sia-sia nanti. Kan, penat lelah kita, kan, kita punya susah payah kita, duit yang kita keluarkan untuk perjuangan politik kita tu akan jadi sia-sia. Jadi kenapa kita tak buatkan dia sebagai jembatan ke akhirat? Tak semesti jembatan tu kita kena masuk parti Islam, bukan maksud saya tu. Maksud saya sekarang ni kita, niat kita tu kan, niat kita macam kita pergi kerja lah, kita pergi kerja tiap-tiap hari kan, orang kata duit pun dapat, kereta pun dapat, semua kan, rumah pun dapat. Betul. Tapi kita niat untuk sempurnakan, kita niat sebagai ibadat. So insyaAllah lah Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita lah. Right. Cuma bila kita dah niat sebagai ibadat tu, orang kata ada benda-benda yang kita tak patut buat, jangan buat lah. Betul. Kan? Kalau tidak, benda tu tak jadilah ibadat kan. Dia akan jadi dosa lah pula kan. Jadi betul. Niat haram saya haram lah. Haram tetap haram lah. Jadi niat saya ni semata-mata just to bawa satu pemikiran baru lah kepada mereka-mereka yang kat luar tu, yang sama ada mereka aktif berpolitik atau mereka tu atas pagar, ataupun mereka memang tak ada mana-mana
sokongan politik buat masa ni supaya mereka dapat nampak politik ni sebagai satu benda yang penting lah kan. Sebahagian dari kehidupan mereka dan mereka kena ambil tahulah kan. Okey, mungkin Cik Rashidin boleh cerita sikit latar belakang Cik Rashidin. Tak perlu cakap lah Cik Rashidin daripada parti mana, sebab saya cuba bawa wacana di sini tanpa melibatkan mana-mana parti, sebab saya kalau boleh tak naklah ada bias Baik. pada mana parti. Tapi mungkin Cik Rashidin boleh cerita sikit latar belakang Cik Rashidin supaya penonton boleh tahu siapa Cik Rashidin. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Well, saya doakan kepada semualah semoga sentiasa berada dalam kesihatan yang baik berpandangan insya-Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih Datuk kerana bagi peluang kepada saya menjemput saya orang yang pertama dalam wacana politik ni. Saya berlatar belakangkan, saya ni generasi baby boomer. Generasi baby boomer, dan of course saya mendapat pendidikan di Kanada dalam bidang international relation macam politik pada 1987, dan saya pernah berkhidmat dengan multinational company buat seketika for few years, many years lagi. Kemudian tu saya menceburkan diri di bidang construction sedikit, dan sekarang ni saya sedang berusaha bersama-sama lah dengan isteri saya dalam sebuah firma perakaunan lah. InsyaAllah. Firma perakaunan, lah. Firma perakaunan. Ya. Jadi kalau ada masalah perakaunan boleh jumpa Cik Rashidin lah. Boleh hubungi saya. InsyaAllah. Okay. Jadi itu latar belakang. Saya dari segi bab politik ni saya adalah sikit sebanyak, tak adalah super duper. Tapi bolehlah sedikit sebanyak memberi pandangan yang rasional, yang bernas, yang kita boleh fikir bersama untuk masa depan lah. Kerana kalau setakat kita nak fikir tentang diri kita saja, it's no point. Kita kena fikir tentang generasi kita lah, anak cucu kita, bagaimana keadaan mereka future tu. Ini saya rasa memang benar apa yang Datuk Ali cakap tadi. Memang politik ni sebenarnya sebahagian daripada Islam. Kita tidak boleh nafikan yang politik ni dengan Islam terpisah jauh. Kita tak boleh berpisah di antara politik dengan Islam, kerana Islam itu adalah, kerana politik itu adalah sebahagian dalam Islam. Itu kita jangan nafikan. Kita sedihnya kata ramai di kalangan generasi XYZ, dia kecenderungan untuk mengetahui tentang buat politik ni agak slow sikit. Jadi kemungkinan itu perlu berubah lah. Kita perlu ajak mereka. Kita kena tarbiyah mereka yang politik ini adalah sebahagian dalam perjuangan Islam lah, indeed. Itu pada pandangan saya secara rambang lah Datuk. Okey. Jadi saya difahamkan Cik Rashidin ni memang pernah terlibat dalam politik secara aktif. So saya anggap Cik Rashidin adalah seorang yang veteran lah dalam dalam politik lah kan. Walau bagaimanapun saya tak tahulah setakat mana penglibatan Cik Rashidin sekarang lah dalam politik. Tapi walau bagaimanapun saya rasa Cik Rashidin ada seorang yang memang ada orang kata pengalaman yang banyak lah dalam politik ni lah. Untuk pengetahuan penonton, saya sebenarnya dah kenal Cik Rashidin dah hampir 20 tahun sebenarnya kan. Jadi kami bukan baru kenal satu sama lain lah kan. Okey Cik Rashidin, saya nak tanya, kita kita memulakan kita punya perbincangan lah. Baik. Topik utama yang kita buat seperti mana yang tertera dalam tika kita kat bawah tu tentang PRN Melaka. Keputusan PRN Melaka kan. Baik. Di mana Barisan Nasional telah berjaya memperolehi 2/3 kerusi Dewan Undangan Negeri. Baik. Yakni 21 berbanding dengan pada ketika PRU 14 mereka hanya memperolehi berapa? 13 kan? 13 kan? 13. So itu adalah ini adalah satu perkembangan yang baik dan sungguh cemerlang kan.
Baik. Saya sebagai seorang penganalisis bebas, saya pun tak sangka Barisan Nasional boleh menang, orang kata macam landslide victory jugalah 21. Saya menjangkakan Barisan Nasional is like mungkin dapat 15 at least, simple majority. Apa-apa pun kita ucapkan tahniah pada Barisan Nasional. Cuma ada yang mengatakan, saya ada mendengar komen-komen tertentu lah daripada pihak-pihak tertentu yang mengatakan bahawa dengan menangnya Barisan Nasional di PRN Melaka ni 2/3, sebenarnya ia mencerminkan keputusan PRU 15. Sebab yang diberi kepada kepada alasan ni ialah, ataupun anggapan ni ialah, pola penduduk di Melaka tu, maknanya the demographic and the percentage of population di Melaka tu sebenarnya hampir sama dengan penduduk Malaysia dari segi ethnicity-nya, umurnya dan sebagainya lah kan. Baik. Jadi itu yang membuat setengah-setengah pihak beranggapan bahawa kedudukan 2/3 Barisan Nasional di Melaka tu sebenarnya sebagai satu tanda aras bahawa Barisan Nasional akan mendapat 2/3 majority di PRU 15. Jadi apa pendapat Cik Rashidin tentang statement ni lah? Ada orang yang buat statement ni saya dengar. Apa pendapat Cik? Saya pun sebenarnya pada pandangan saya pernah juga ada komen-komen yang sebegini bunyinya. Tapi kita berpatah balik lah. Kalau nak kirakan dari segi masuknya ungkapan, ungkapan kadang-kadang kita ni ungkapan lebih kepada lebih realiti daripada ungkapan. Tapi pada hematnya kalau kita nak kirakan dalam ada Melaka punya pelancongan punya moto, kalau tak melawat Melaka ni berarti lawat Malaysia lah. Kalau kau pergi kat Malaysia, kau tak pergi lawat Melaka, that means kau tak lawat Malaysia. Malaysia, yes. Okay. Itu dia punya tagline dia lah. Dan Melaka ni boleh anggapkan sebagai satu negeri yang paling yang kira tua lah, yang telah melalui proses yang lama, dan merupakan satu negeri Melaka yang terkenal even sehingga di Eropah, dan selat pun dinamakan Selat Melaka, hebatnya Melaka pada satu ketika dululah, Yes. Tapi of course that is history lah. Dan sekarang pun kononnya kerajaan negeri sebelum ni ataupun sebelum tumbangnya kerajaan BN sebelum ni, PRU 14, ada rancang untuk bina pelabuhan dalam lah di Melaka, macam-macam lah, tambak pasir, itu semua planning dia untuk untuk recall balik lah kegemilangan Melaka lah kononnya ni. Satu program yang baik. Tetapi dari segi hakikat yang saya tengok Melaka ni, apa menang pun Melaka sebanyak 2/3 ni, saya tidak merasakan yang ia adalah gambaran sebenar kalau contohnya menang Melaka ni menang seluruh Malaysia. Sebab apa? Kalau kita ikut statistik, ataupun yang apa tu, yang kehadiran pun actually lebih kurang 65% saja pada ketika itu PRU. Okay, yes. Betul. As compared to PRU 14 is almost 86% turn up. 20% hilang tu. Yes, almost 20% hilang. Dan kalau kita nak bercerita yang realistik dari segi figures, penganalisa ni dia memaklumkan, dia kata sebenarnya pengundi PRN Melaka ni sebenarnya dia mencatatkan penurunan as compared to PRU 14. Perbezaan dia penurunan tu hampir 92,000 perbezaan dia. Maksudnya ramai yang tidak keluar mengundi, penurunan tu tak mahu. Dan satu lagi pada pandangan saya, kadang ialah BN ni sebagai satu komponen yang lama, dia dah kalau orang Melaka cakap dia ni dah bersakau lah, dah cukup lama bersakau. Sakau ni maksudnya dah cukup lama dah lah. Okay. Dia dah berpuluh tahun lah
Okay. Kalau nak dibezakan dengan PN sebagai satu parti yang baru, sebagai gabungan yang baru. Dan boleh dikatakan PH ni pun boleh dikatakan hanya DAP saja yang dah bersakau lama. PAS, UMNO ni kira satu parti yang cukup tua dah. Tapi ada hakikatnya, mengikut statistik ni, sebenarnya BN ni dia punya undi popular dah menurun sebenarnya. Dia Melaka. Undi popular menurun? Undi dia dah menurun. Undi popular BN to compare to PRU 14 sebenarnya dah menurun. Dia tak banyak. Dia tak ada peningkatan. Kemungkinan satu hal, kemungkinan because turnout rendah, right? Jadi dia dan kita ikut turnout lah. 65% consider not bad lah. Dia bukan less than 50%. 65% turnout tu consider kita boleh buat justifikasi lah. Memang ada terdapat penurunan yang begitu ketara BN punya sokongan. Dia punya voters dia drop. Jadi BN sebenarnya telah hilang hampir 33,577 pengundi di PRN Melaka ni. As to compare berbanding dengan PRU 14. Berbanding dengan PRU 14. Exactly. Begitu juga dengan PH. Itu BN. Dengan PH pun. Dengan PH pun undi merosot juga. Daripada 211,153 undi ketika PRU 14, manakala dia perolehi hanya 114,457 undi di PRN Melaka. Maksud dia pun drop juga. Sebagai satu gabungan ataupun satu parti yang lama, yang tua. Jadi dia dah drop. Dia punya pengundi dia dah drop. Right? Jadi PH mencatatkan penurunan terbesar katanya sebanyak 96,696 undi di PRN Melaka berbanding dengan pencapaian mereka pada PRU 14. Ini realiti statistik. Ini based on statistik. Right? Jadi Wak Imahnya ada komen yang mengatakan PN walaupun kalah, PN satu gabungan yang baru, PN yang terdiri daripada PN lah, Bersatu PAS dengan Gerakan Nasional, daripada PAS, Bersatu PAS dengan Gerakan. Walaupun dia hanya berjaya dapat 2 undi, 2 kursi menang, tetapi dia sedang mencatat peningkatan undi. Undi dia meningkat as to compare to PRU 14. PRU 14 tak ada Perikatan Nasional. So you ambil daripada mana? Undi siapa? Betul. Ini kira gabungan masa dia PH dulu. PBBM pada masa dia bertanding di PH 14, right? Kan dia Melaka kan ada 3 kursi menang. Okay, yes. 3 kursi ke 2 kursi? 3 kursi. 2 je sebenarnya. 2 kursi menang. 2 je. 2 kursi menang dan dia ada bertanding 6 kursi ke tak saya. 6 kursi ke 7 kursi? Tak ingat. Lebih kurang lah. Yes. Jadi dia buat assumption based on yang dia undi pada masa ketika tu. Yang dia bertanding di Melaka. Okay. Right? Jadi dia punya rumusan tu maksudnya PN ni dia ada penambahan undi. Maksudnya ada orang menambah undi daripada dia. Kalangan pengundi-pengundi ini adalah di kalangan pengundi-pengundi yang dulu undi barisan. Undi kepada mengundi kepada Bersatu. PN. Undi barisan tapi dia boleh undi PN sekarang. Tak, maksudnya dulu dia pada satu ketika dulu dia tak undi Bersatu. Okey? Sekarang ni ramai di kalangan yang keluar mengundi ni, kecenderungan dia banyak mengundi kepada, maksudnya PN dia menambah dia punya voting, pengundian. I see. Bertambah. Okay. Walaupun tak banyak tetapi ada kecenderungan untuk menambah. You see? Jadi kalau di sini dia katakan walaupun PN tewas di Melaka, mereka sebenarnya sedang mencatat peningkatan undi apabila di PRU 14 hanya memperolehi 44,537 undi. Manakala dengan bantuan PBBM dan Gerakan, PN memperolehi undi popular sebanyak 77,731 di PRN Melaka.
Maksudnya ada peningkatan walaupun dia hanya menang 2 kursi. Dan dia menang 2 kursi itu pun di tempat kuat Barisan Nasional di Sungai Udang. Tahu betul. Sungai Udang Dan betul. Dan Beman adalah PH punya kawasan. Menang pada tempat PRU 14. Tempat DAP. Tempat DAP tu. lah. Yes. Dia menang di kawasan-kawasan yang quite challenge lah. It's a challenge punya kawasan. Right. Tambah lagi pula di Sungai Udang. Sungai Udang is UMNO punya very stronghold, you know. Dan yang Datuk tewas Muhammad Ali kan? Ya, yang tewas itu adalah timbalan pengurusi Badan Perhubungan UMNO di Melaka. Oh, orang nombor 2 tu. Yes, orang nombor 2 tu tewas. Giant lah. Giant. Yes. Ya, giant dianggap sebagai giant, orang yang popular lah di Sungai Udang. Walaupun dengan kemenangan yang tipis lah, 400 lebih kot. Tetapi ini satu gambaran. Well anyway, kalau bertanya dengan orang-orang parti seperti UMNO dan sebagainya, of course lah dia kalau boleh besok dia nak declare bubar dewan, you know, pasal semangat menang tu dah ada sebenarnya, you know? Semangat menang tu dah ada. Okay. You know, of course lah, you know, tetapi realiti dia, kita pun berhadapan dengan COVID yang masih lagi tidak berkesudahan. Yes. Jadi saya rasa PM pun perlu, Perdana Menteri kita pun perlu juga ambil pandangan daripada KKM dan sebagainya, MKN, you know, kerana ini sesuatu yang serius, you know. Yang dari Melaka mungkin senang lah, you boleh confine, you know, because it's a very small state, you see. Right. Kalau you bayangkan yang masa di Sabah are almost besar as peninsula, you see. Right. Jadi kau imagine kalau dia punya spill over tu kau buat pilihan raya seluruh Malaysia, kecuali ada sistem lain lah, sistem yang boleh pantau lah, you know, online dia punya voting tu tak tahulah, you know, tu up to SPR lah, you know. Jadi saya punya pandangan overall lah macam itulah Datuk Aziz, you know, tapi saya rasa kita kena berpijak di bumi nyata. Tidak semestinya menang di negeri ini kita boleh menang keseluruhannya. Banyak kajian perlu dilakukan lah sebelum kita mendabik dada, you know, very confident, you know, kita boleh menang, you know. Saya rasa itu sesuatu yang silap lah, you know. Tak boleh judge the book by its cover lah actually. Itu pandangan saya overall lah. So pandangan Cik Rashid dia bahawa PRN Melaka ni tak boleh digunakan sebagai pengukur lah untuk PRU 15. I don't think so that will be a Tak benchmark. Tak boleh. Tak, saya rasa tak relevan lah. So you are saying that ada setengah-setengah pihak seolah-olah macam meraihkan dia overconfident. Dia overconfident lah kan. Dia overconfident. Pada saya overconfident lah. Kalau masuk apa tu? Bukankah overconfident tu satu benda yang bagus juga apa? Jadi dia akan beri semangat kepada penyokong dan masa yang sama dia akan buat musuh-musuh jadi apa? Menggelabar. Jadi satu kaedah Cyber yang akan menyebabkan macam kita perang zaman dulu lah, bila orang tengok macam tentera sana dah besar kan, kuat semua kan, automatically mungkin orang nak lawan tu akan surrender kan, mungkin akan menyebabkan semua parti-parti politik lain kan akan give up lah, barisan mesti menang 2-3, tak payahlah kita sibuk. I don't know, is that it's from pandangan saya lah. It could be satu overconfident, satu lagi mungkin psychological warfare kan. Nak turn off the opposition, the challenger kan. Wah Datuk, you know, dalam politik ini is nothing impossible lah. Okay, you know, I can say about nothing is impossible in politics, you know. Tetapi saya lebih suka bercakap something yang realistic lah, you know. Something yang realistic lah. Pasal apa? No doubt that Barisan Nasional UMNO itself are getting momentum, you know, back daripada kalangan mainstream population, that is the Malay population. You know, we can see that they are coming back, you know, and dan of course itu merupakan satu positive indication yang UMNO merasakan kalau kau di bubar dewan sekarang ni, I don't care, we go solo, we win. No?
Dia beranggapan sekarang ni kalau dia tak ada, dia pergi solo dia win. You see? Maksudnya BN pergi sendiri dia boleh menang. Itu confident level dia sekarang. Right? Apa yang keluar daripada Melaka tu maksudnya daripada federal pun it's okay, kita go solo. Kita tak perlu nak pergi dengan siapa-siapa, bergabung dengan siapa. Just BN saja. Itu dia punya confident level, Tetapi dari segi tapi kita kena ingat banyak di kalangan pengundi-pengundi baru sekarang ni dia kebanyakan generasi X, generasi Y, generasi Z. Generasi Z. Z ni they are apolitical. They are political dan dia orang dapat maklumat di just a palm of their hands, dia banyak social media punya influence among them before they make a decision. Jadi TikTok tapi lah semua. TikTok lah semua sekarang ni. Yes. Jadi fine, you want to have a confident level is good. Memang kita perlu ada confident. Kita sebagai badan satu parti politik, of course you mesti ada level of confidence. You see? Tetapi bila you overconfident, you tend to deny other factors. You see? Jadi boleh confident tapi jangan overconfident. Bila you overconfident, that what would happen in PRU 14. Okay. Right. Because you overconfident that you can win. Despite of isu-isu yang melanda kepimpinan BN pada ketika itu, Right. That itu overconfident. Dan kita tak mahu benda tu berulang. They should not think overconfident. Pada saya punya pandangan, being a very old party, macam Barisan Nasional, dia kena berubah lah, dia kena rejuvenated, bagi dia yang paling penting kepimpinan dia tu mesti banyak di kalangan golongan-golongan baru, orang muda, nampak bersih, clean, tak dia banyak sangat politicking, this is more pragmatic person, you see. Kemungkinan itu boleh memberi sikit gambaran jelas yang UMNO berubah seperti mana berlaku di Melaka. You see? Right. Pasal di Melaka difahamkan almost 70% new face. Saya difahamkan 70% new faces. You see? Kemungkinan itu memberi aspirasi baru kepada pengundi. I think barisan dah berubah lah. Itu dia punya first perception. You see? Tak tahulah, kadang-kadang pemimpin Barisan Nasional yang dah bersakau ni dia tak nak turun, Datuk. Tak maaf lah cakap kan. Dia kalau boleh dia nak pegang jawatan sampai mati. Jadi sorry to say that way tapi itu reality. Jadi kalau dia willing to berubah, mungkin ada harapan. Tetapi pada saya adalah lebih baik. Datuk, pada saya ada lebih baik kalau kita cakap, kita bercerita tentang jambatan ke akhirat. Parti-parti Melayu ni seharusnya dapat bersamalah. Bersatu hati. Pada saya, Datuk, yang paling penting kita mesti ada 2/3 kursi tu. Di peringkat federal mesti ada 2/3 kursi. Tak ada gunanya kalau setakat BN menang 70-80 lebih, parti lain ada a few others, tak boleh form a government yang ada 2/3 kursi. Jadi perjuangan PRU 14 ni kita kena make sure kita boleh menang 2/3 kursi. Kalau setakat 10 kau menang 70, habis tu kau solo, gabungan-gabungan lain ni tak mau, kadang-kadang dia akan merunsingkan kita, kerana bila kerajaan tak stabil. That's what is happening in PRU 14. Kita ada 3 PM tu dalam masa satu bulan. Yalah. Dan ramai tengoklah kita punya ekonomi pun sluggish a bit, you see. And kestabilan politik itu is very important for our economic survival and economic growth. Betul. Jadi of course voter kena fikir juga, tentang bab tu. Otherwise kita akan menghadapi masalah lah. Jadi kalau
kalau Datuk nak tanya saya tentang saya punya aspirasi dan rumusan boleh ke ketiga-tiga parti dominan Melayu ni bersatu bersama secara apa tu, ini yang kita tuntut lah sebagai parti. Kita ada 65% tu population. Kita ada 65% population dalam Malaysia, dan kitalah juga di kalangan orang-orang Melayu yang mempunyai lebih daripada 5 parti. Kecil, besar, sederhana dan kecil. Saya rasa kita ada lebih daripada. Semua ada. Semua ada. Dengan UMNO, dengan BN, dengan UMNO, PAS, Bersatu, Putra, lagi apa, Pejuang, lagi apa tu, ini yang kecil-kecil inilah ni. Yalah, kecil-kecil semua ni. Yang kecil-kecil. Saya rasa amat duka cita Melayu ni, golongan Melayu ni yang sentiasa bercakap la ilaha illallah, syahadahnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia tak boleh duduk dalam satu gabungan. Ni yang menyedihkan lah. Ini amat sedih lah. Kita kena realize that what is happening sebenarnya. Okay. What is happening to us? Salah ke? Sedangkan engkau hari-hari kita berdoa kepada Allah yang sama, menghadap kiblat yang sama, dan you talking about apa ni, something yang kita harus bersatu, tetapi dia tak boleh nak bersatu. Saya pun hairan bin ajaib juga. Kenapa dia jadi macam gitu bila talk about politics? Dia talk about politics aja, orang Melayu tak boleh bersatu. Saya rasa amat sedih lah. Amat sedih tu. Di mana silap ni sebenarnya tu? Itu yang masalahnya. Itu yang kita cuba nak selalu kena bincangkan perkara ni. Okey, Cik Rashidin. Ada lagi satu statement yang saya dengar di kalangan pihak-pihak tertentu yang sekarang ni menggesa PM kita, Datuk Seri Ismail Sabri, untuk membubarkan parlimen. Demi untuk orang kata macam Cik Syed cakap tadilah, orang kata semangat kemenangan UMNO tu masih lagi kuat, Barisan Nasional tu kuat lagi di Melaka. Jadi demi untuk parti, maka PM kena bubarkan parlimen sekarang untuk panggil PRU 15, dan ada yang mencadangkan bahawa PRU 15 tu buat coincide dengan PRN di Sarawak. Which is orang kata just before Christmas lah, bulan depan kan. Jadi bila saya dengar statement ni, saya punya pandangan lah, saya rasa kalau Datuk Seri Ismail Sabri ikut cadangan ni, saya rasa Datuk Ismail Sabri akan jadi masuk sejarah lah sebagai Perdana Menteri yang paling singkat sekali di Malaysia. Kan? Yalah, buat masa ni sejarahnya dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin. Kan? Sejarah ni dipegang oleh Tan Sri Muhyiddin. 17 bulan lah, 18 bulan kan. Tun Mahathir pun dia lama, 20 tahun campur 22 bulan kan. Datuk Seri Najib pun lama kan. Jadi kalau saya punya pandangan lah sebagai orang luar, orang yang bukan daripada parti kan, saya nampak bahawa sekiranya Datuk Seri Ismail Sabri ikut cadangan ni, dia akan jadi Perdana Menteri yang paling singkat sekali dalam sejarah Malaysia. Jadi saya tak tahulah adakah Datuk Ismail Sabri akan buat begitu, ataupun pandangan saya lah kan, bahawa kenapa Datuk Ismail Sabri tidak diberi peluang untuk menonjolkan keupayaan dia sebagai satu legasi kan, sebagai seorang Perdana Menteri. Contohnya legasi orang yang saya rasa sekarang ni orang yang menyelesaikan masalah COVID pun, dengan katakan hari ni dengan Delta varian yang terbaru sekali kan, yang keluar di New Zealand, di South Africa kan. Kalau Datuk Ismail Sabri boleh tunjukkan dia boleh selesaikan isu ni, lepas tu dia boleh selesaikan isu ekonomi kita kan, saya rasa itu lebih menyerlahkan Datuk Ismail Sabri. Dan masa ketika tu lagi sokongan orang terhadap Barisan Nasional lagi kuat berbanding sekarang kan. Jadi apa pendapat Cik Rashidin tentang statement ada pihak-pihak tertentu dalam UMNO yang sekarang tengah mendesak Datuk Ismail Sabri untuk
bubarkan parlimen sekarang ni. Apa pendapat Cik Ismail? Saya rasa ni soalan cepu mas ni sebenarnya. Senario, yalah, kalau kita nak lihat senario politik dalam kepimpinan parti Ismail Sabri pun berbaloi juga, kita nak kena look into it lah, Pasal at the moment ni YAB Ismail Sabri adalah naib presiden. At the moment ni dia naib presiden. Dan dia ada presiden dan dia ada timbalan presiden. Jadi peluang tu diberi kepada Ismail Sabri sebagai naib presiden untuk mewakili UMNO dalam government Perikatan Nasional. Right? Kalau nak kirakan dari segi politik, dari segi politik punya hierarki, sepatutnya presiden lah yang akan jadi Perdana Menteri. Bukan begitu, Datuk? Yes, betul. Dari segi hierarki, political hierarki. Tetapi disebabkan oleh isu-isu yang masih lagi belum muktamad yang melanda presiden, maka dan timbalan presiden pula berada di peringkat state assemblyman, dia bukan ahli parlimen, you see. So Datuk Ismail Sabri being the first contender dalam naib presiden, vice presiden, so masa dialah orang yang wajar untuk diketengahkan mewakili UMNO menjadi Perdana Menteri, okay? Right. Tetapi biasalah dalam UMNO ni dia ada warlord dia, dia ada warlord, dan kemungkinan warlord ni tak naklah si Ismail Sabri ni, Muhammad Ismail Sabri ni menunjukkan dia punya kecemerlangan, ketokohan, kehebatan dia dan sebagainya, sebagai Perdana Menteri. Saya sebagai Perdana Menteri interim lah, sehingga raya lah. Jadi itu satu senario lah. Okay. Itu satu senario yang puak-puak ni yang mungkin memberi pressure, supaya bubarkan Dewan cepat, dan kalau dia boleh bagi jaminan, yang Perdana Menteri ini besok menang besar, Ismail Sabri akan teruskan legasi jadi Perdana Menteri. Itu tak tahu, itu bukan satu jaminan. tak tentu. Tak tentu. Dah resign lah ke? Bukan jaminan. Dah resign lah kan? Yes. Tetapi kemungkinan kalau dia bubar pun Dewan, dan dia akan menjadi sebagai interim government, caretaker. But dia masih jadi Perdana Menteri, Tapi interim nak buat parlimen ni dalam 60 hari maksimum boleh. That's true. You see? That means dia hanya jadi caretaker buat sementara waktu saja. Okay? Jadi tapi dari segi politik, itu yang resiko yang dia terpaksa fikir lah. Pasal aku bukan presiden. Kalau saya presiden, saya jadi caretaker government, and then parti saya menang, of course lah next in line I will be maintained jadi Perdana Menteri. Because that is obvious. Yes. Itu obvious. Right. Tapi disebabkan oleh kedudukan saya naib presiden dan parti tak ada buat election lagi. Kalau Ismail Sabri kata okay fine, kita bubarkan, saya boleh bubarkan Dewan tapi kita buat parti election dulu. Contoh apa kata macam gitu Tok Aziz? Kalau PM kata okay, saya boleh bubarkan Dewan tapi kita ada pemilihan parti dulu. Sekarang pemilihan parti bila nak buat? Dia tangguhkan. Dia akan buat mungkin lepas pilihan raya, ditangguhkan. Kau difahamkan, ditangguhkan 18 bulan daripada last year. Okey, maknanya okey. Lambat lagi lah kira. Lambat lagi. Kalau nak kirakan ikut 5 term, 1 term is 5 years, that means 20 bulan 5 2023 baru habis, tamat tempoh. Oh, itu dah tamat tempoh parlimen tu. Macam parlimen lah. Tetapi tamat tempoh parlimen, UMNO kena bersidang sebelum tamat tempoh parlimen. Untuk pemilihan. Yes. Itu ada. Betul kan? Okay. Mungkin Sabri kata tak apalah, kita buatlah dulu sampai tempoh pemilihan parti. Contohnya dia fikir apa-apa tu kita akan bubarkan Dewan. Advantage untuk dia sebab dia Perdana Menteri. Yes. Dan mestilah dia akan menawarkan diri sebagai presiden. Ya, aku Perdana Menteri kan. Mestilah dia punya cargo cock, dia punya warlord, dia mesti kata aku nak Ismail Sabri, dan dia dah menunjukkan prestasi yang very positif, to run the country.
manage COVID very well, Exactly. economy coming up, dan Right, dia dah right. open the market, Yes, dia yes. ada keluarga Malaysia, dia dah menandatangani friendly agreement dengan puak pembangkang, Yes, yes. Right. This Never is a thing. before done lah by any Prime Yes, Minister. this Right. indication yang mengatakan leadership dia very profound, I mean boleh Yes. acceptable for Malaysia, you see. Sehingga kan puak pembangkang pun sendiri willing to have a talk, friendly match, maksudnya dah start ada muafakat lah secara symbolically lah, right? So ini adalah satu pencapaian yang dia boleh dia boleh tunjukkan, dia boleh tonjolkan kepimpinan dia, you see. So bagi puak-puak dalam UMNO ni kagokak ni dengan dia punya walak dia mungkin tak setuju lah, tu sebab dia nak cepatkan proses pilihan raya tu cepat. You see, pada pandangan saya lah, I could be wrong, tapi sebagai orang yang boleh hidu benda-benda ni dari segi bab political punya perception, political punya hegemony among the group, of course dia akan nampak benda tu. You see, ini pada pandangan saya rasa kalau saya Ismail pun saya rasa saya kena fikir tentang kedudukan saya. Yalah, kan? Saya pun ada juga penyokong yang kata itu betul. Betul dia punya kedudukan tak kuat lagi. Baru 100 hari. Baru 100 hari. Macam mana ni tu? Ni nak declare tak tentu pasal, kan? Dan satu lagi, dan saya rasa kecenderungan Ismail Sabri, saya rasa dia seorang yang lemah lembut. Yes. Sabri ni very lembut, dia soft spoken, you see. Right. Dan dia bukan jenis yang ahu tak tentu pasal, tak. Dia dulu kita nampak dia macam tu. Yes, dia very slow, dia soft spoken, tapi dia jenis yang walk the talk tau. Right. Saya tengok dia jenis pemimpin yang walk the talk. Dia boleh buat sebenarnya. Dia boleh banyak lah. Waktu dia bawa Najib pun dulu, dia banyak kementerian-kementerian yang dia bawa, dia menunjukkan prestasi, performance yang quite encouraging, you see. Itu satu saya tabik dia, you see. Walaupun dia tak ada karisma bila dia bercakap macam Anwar Ibrahim kan penuh dengan charismatic style, kan. Orang terpegun dengan Anwar Ibrahim masa dia bercakap, you see. Cara dia bercakap, pengolahan dan sebagainya. Tetapi saya rasa itulah gambaran kasar pada pandangan saya lah, whatever it is, parti is parti lah, tapi saya rasa Ismail Sabri ni dia kecenderungan dia kalau boleh dia nakkan ukhuwah tu kuat lah, perpaduan tu kuat lah di antara yang dominan lah, di antara PAS, UMNO, even though Bersatu pun masih menjadi rencana yang merenggangkan kita, parti-parti lain. Dia kalau boleh dia nak ada perpaduan yang kuat, perpaduan ummah tu mesti menjadi sebagai satu perjuangan yang semua harus junjung, you see. Imahnya kita mungkin terdapat perbezaan ideologi, perbezaan pendekatan. Kemungkinan ada di kalangan kita yang mulut terlupa, bercakap sesuatu yang di luar batas, kata ini, kata itu dan sebagainya. Tetapi kalau kita mendukung perpaduan ummah, sudah barang pasti kita kena buang benda-benda yang negatif ni, kita kena throw it away. Baru saya rasa kita boleh menang 2/3 undi. 2/3 kursi. Alright. Okey, Cik Rashidin. Di satu last soalan lah. Ni nama dah kita cakap ni. Ini isu antara Bersatu dengan Bersatu PAS dalam Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional lah. Jadi kita tengok baru-baru ni di Melaka, mereka jadi pencabar satu sama lain. Okay? Pencabar satu sama lain. Kan? Dan tapi sekarang di kerajaan pusat daripada tahun lepas Mac 2020 bila jatuhnya kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Pakatan Harapan, Perikatan Nasional dan Barisan Nasional adalah sebenarnya pelengkap. Maknanya dia
they complete each other tau. Kan? They complete each other. Kan? Tetapi bila kita tengok situasi yang berlaku di Melaka, dia jadi pencabar. Dia, orang kata, dia repel. Dia repel each other. Kan? Ni kita cerita magnet lah kan. Satu attract. Bila dia attract, dia kuat lah. Dia jadi satu entity yang kuat. Kan? Tiba-tiba di Melaka, dia repel each other. Ataupun dia jadi pencabar satu sama lain. Kan? Jadi, apa pandangan Cik Rashidin? Adakah perlunya bersatu PN dan Barisan Nasional ni menjadi pelengkap untuk hala tuju politik masa depan Malaysia, ataupun mereka harus terus mencabar satu sama lain lah, kan? Sampai baru ni pun Tan Sri Muhyiddin sampai nak picit butang lah semua kan. Jadi adakah situasi itu patut berlaku, ataupun mereka harus duduk balik kembali kan, demi memikirkan perpaduan ummah kan, memikirkan penyatuan parti Islam sekarang ni, parti orang Melayu yang besar. Yang terbesar ialah yang terbesar ialah UMNO, yang kedua ialah PAS. So yang ketiga kita boleh kata PKR sebenarnya, tapi PKR ni hala tuju dia lain. Kalau maknanya kalau selain daripada PKR ialah bersatu. Jadi oleh kerana dah wujudnya Perikatan Nasional kan, adakah patut mereka mencabar satu sama lain sehingga cabaran orang kata ini terus menerus sampai PRU 15, ataupun mereka harus betul-betul duduk berunding untuk melengkap satu sama lain? Sebab sebagai rakyat biasa kami nampak selama 20 bulan lah, selama lepas jatuhnya Pakatan Harapan hari itu, saya rasa lah sebagai orang biasa lah, rakyat biasa, saya rasa Malaysia ni stabil. Yang tak stabil ni sebab kita ada coronavirus. Itu sebab masalah utama Malaysia. Kan? Itu pun kita stabil sebab Tan Sri Muhyiddin boleh keluarkan macam-macam pertolongan kan pada rakyat Malaysia kan, dengan moratoriumnya, dengan macam-macam dia bagi ke kita kan, walaupun banyak yang suffer tapi banyak juga manfaat yang orang dapat kan. Jadi pada ketika tu BN pun sama-sama menyokong Perikatan Nasional. Lepas tu bila turunnya Tan Sri Muhyiddin pun, Tan Sri Muhyiddin masih lagi melengkapi politik pusat kan, dengan masih lagi menyokong Datuk Seri Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Jadi saya sebagai orang biasa nampak bahawa PN dan BN harus melengkap satu sama lain. Barulah ummah tu jadi kuat. Mencabar satu sama lain. Di mana akan berpecah macam sekarang di Melaka dah berpecah. Mungkin perpecahan tu, tapi according to you tadi, undi PN tu naik. Kan, undi UMNO tu jatuh. Kan, tapi sebab 90,000 orang tak datang, mungkin sebab tu UMNO menang. Tapi kalau 90,000 tu orang datang, kita pun tak tahu. Kan, dengan masuknya undi 18 nanti, masa PRU 15, kita pun tak tahu ke mana arah tuju tu. Sebab kalau kita tanya orang ramai hari ni, semua orang kata bukan BN dengan PN tu satu geng ke? Kalau kita tanya rakyat biasa lah, kan? Bukan dia orang tu satu kerajaan ke? Kenapa dia orang nak bergaduh satu sama lain? Kenapa mereka lain-lain berperang masa pilihan raya? Itu persoalan daripada masyarakat biasa. Warna flag pun dah nak sama kan? Dah lah warna sama kan? Almost identical. Ada pula orang yang mengkaji sejarah, dia kata bukan kita dulu asalnya perikatan ke kita punya kapal layar tu? Kan perikatan juga dulu kan? Yalah. Masa tu tak ada barisan langsung. Masa tu start dengan perikatan kan? Jadi banyak isu-isu tu. Apa pendapat Cik Rashidin? Saya rasa dia okay. Of course macam a new culture, you know. Is almost kalau kita look into a new culture, entity politik yang bersama di federal, tapi di state dia hit on, you see. Tetapi dia tidak memudaratkan. Maksudnya dia tidak berbunuh-bunuhan lah, you know. I mean, if you look into a positive culture look lah, you know, mungkin
Ini satu culture politik yang baru, atas kita bersama dekat state level ni, dia head on one another, tapi kita masih baik, kita masih lagi bersama di peringkat federal, tak goyang di peringkat federal, sokongan masih mantap, Right. Ini satu budaya yang mungkin is a new to kita New pun tak culture, pernah ada, kita pun tidak pernah lagi berpengalaman menerusi this kind of political culture yang very intrigued pada saya, tetapi itulah realiti yang kita lihat sekarang. Tapi yang kedua, dia tengok mana yang lebih memudaratkan. Okey, ada kemudaratan itu dekat mana. Kalau kita cerita tentang bab perpaduan ummah, kita bab perpaduan sesama orang Muslim dan sebagainya kan. Jadi mana yang lebih mudarat? Agak-agaknya kalau perpecahan di antara BN dengan PN ini boleh memudaratkan, boleh memberi kemudaratan kepada kemaslahatan masyarakat orang Islam, agama dan sebagainya. So kita tak ada pilihan lah tu. We have to be together. Kita kena cari di mana dia punya punca tu. Kita kena cari tali mana yang kita nak sambung. You see? Sebab apa orang politik ni dia ego tu. Kadang-kadang orang pemimpin kita ni dia, sorry to say that way, tapi kadang-kadang kalangan pemimpin UMNO, Bersatu, PAS, dia are very ego-centric type of leaders. Saya pun tak tahu kenapa dia boleh inherited this kind of attitude, mentality, sikap, tapi bila dia bercakap untuk agama, bangsa, negara, bercakap berkubar-kubar tu. Kita duduk kat bawah kan termenung gitu. Betul dia cakap agama, bangsa dan negara. Tapi dari segi realitinya mereka berpecah tu sebenarnya. Kita berpisah disebabkan oleh keegoan masing-masing, masing-masing tak nak compromise, masing-masing cakap wah ini kita kena berpegang kepada tali Allah. Bercakap dahsyat tu. Gajah boleh terkebang dia cakap. Gajah boleh terkebang. Betul lah tu. Okay. Tapi dari segi realistiknya, hitung kosong je. You talk about berpegang pada tali Allah. Kita ni dari bawah ni memang kita nak berpegang pada tali Allah. Right? Tetapi di atas, dia bercakap sesama sendiri. Ini salah, itu tak betul lah, inilah gedebuk lah. Jadi bila masa kita nak berpadu tu? Bila masa perbezaan yang ketara ini boleh disatukan. Kalau betul-betul pemimpin kita memang seseorang pemimpin yang berpegang kepada tali Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, semayang dia berkiblatkan sama, engkau semayang 5 waktu, aku pun semayang 5 waktu, right? Engkau berpuasa, kau keluar zakat, sama, tak ada apa beza tu. Betul. Dan tak ada satu persamaan yang kau boleh duduk bersama disebabkan oleh politik kuasa Islam. Right. Apa kejadahnya kita ni tu? Apa masalahnya? Ke mana kita nak pergi ni Datuk? Kita nak pergi ke mana ni? Pemimpin-pemimpin kita ni nak bawa kita pergi ke mana ni sebenarnya Datuk? Ini masalahnya sekarang ni. Yes. Ini masalah yang memudaratkan. Maksudnya apa? Yang mana yang paling mudarat? Mudarat ke disebabkan oleh adakah budaya yang Melaka BN PN ni bercakap head on di federal bersatu, adakah itu boleh memudaratkan eventually, atau tak ada perpaduan langsung? Pergaduhan akan berlaku selama kita head on bila PRU 15 besok, masing-masing buat diri masing-masing. UMNO buat diri, BN PAS pun bertanding, PAS pun buat perangai macam ni pun, BN Bersatu pun masing-masing ikut halat tuju masing-masing. Yalah. Pasal ego. Datuk bayang kalau ego ni dia punya side effect ego ni macam mana tu? Yes. Jadi eventually yang kalah kita. Kita menang sorak tapi kampung kita tergadai. Kerana kesatuan hati tu tak ada di kalangan partai-partai punya pemimpin untuk duduk bersama,
sanggup melakukan pengorbanan. Kena ada pengorbanan lah tu. Tak ada pengorbanan, you talk about what are you talking about kalau tak ada pengorbanan? Dia mesti ada pengorbanan. Tak ada pengorbanan, macam mana kita nak ada perjuangan? Perjuangan mesti ada pengorbanan. Barulah kita akan mendapat dia punya intipati dia tu. Kan begitu lah tu. Maybe I'm wrong, I'm sorry, but itulah saya dapat rumuskan. Kerana saya rasa kita banyak kerja yang perlu kita buat tu. Banyak kerja yang kita buat. Kalau kita nak cerita tentang buruk orang ni tu, 1000 kali satu macam buruk. Tak habis-habis cerita buruk orang kan? Tak habis-habis. Cerita buruk aja. Begitu juga di kalangan pemimpin kita. Buruk aja. UMNO kata bersatu kata UMNO kata PAS kata bersatu. Tak habis-habis. Buruk aja. Tak ada satu pun yang boleh merapatkan hati sunabari jiwa kita ni di kalangan pemimpin-pemimpin. Kita gembira tu. Kita cukup gembira bila melihat satu ketika PAS dengan UMNO ni dia boleh duduk bersama, Datuk. Datuk ingat tak? Yes. Di Perdana Menteri. Pada 2019. Yes. Bersatunya piagam. UMNO dengan Bersatu ni tak pernah bermusuh daripada 40 tahun lepas tu. 40 tahun dia bermusuh. Kafir mengkafir semua masa tu. Kafir against one another. Betul? 40 tahun. Bila muafakat ini terbentuk, ramai di kalangan orang-orang akar umbi orang Melayu di kampung-kampung menangis tu. Punya gembiranya mereka, akhirnya parti terbesar Melayu PAS dengan UMNO ni telah bersatu, bergabung. Semata-mata untuk menguatkan kekuatan ukhuwah orang Melayu Islam untuk berdepan dengan cabaran politik masa depan. Semua menangis tu. Ramai tidak, saya sendiri pergi kepada Jusi pada ketika itu untuk meraihkannya. Ramai di kalangan orang-orang PAS yang tak pernah datang ke Pilihan Jusi, berbah-bah datang tu. Yalah. Itu baru kita bergabung tu, belum kita menang Pilihan Raya 2/3 lagi. Bayangkan kalau gabungan ini, gabungan PN, UMNO, BN dengan PAS ni semua ni menang 2/3 kursi tu Pilihan Raya 2015. Bayangkan, saya dapat bayangkan semua orang akan menangis tu. Akan menangis. Membuat solat sujud syukur. Kita ada 2/3 oleh gabungan besar ni untuk meneruskan kestabilan politik negara kita demi masa depan agama kita, anak bangsa kita dan tanah air kita. Itu satu pencapaian yang terbaik tu. Harapkan benda tu boleh berlaku lah. InsyaAllah tu. Kalau kita betul-betul ada keazaman, akar umbi ataupun masyarakat Melayu yang terbesar ada keazaman untuk put pressure. Kadang-kadang tu saya rasa pemimpin-pemimpin ni pun dia tengok juga rakyat. Kalau kita rakyat kita ni dia politik, dia don't care about politik. Tak ada pressure daripada akar umbi, bukan akar umbi, maksudnya rakyat Melayu yang terbesar. Rakyat biasa macam kita ni, working class, you see. Pressure kita nak supaya kerajaan gabungan ni diperkuatkan. Kalau tak ada gabungan diperkuatkan ini, dia kata kita tak akan keluar mengundi ke apa macam-macam lah, boleh buat lah tu, tapi pressure tak ada, so dia orang syok sendiri lah. Dia orang ikut cara dia lah. Aku ada 3.5 juta ahli. PAS ada 1.2 juta ahli. Dia ego dengan dia punya ahli punya sokongan je lah. Rakyat tak ada apa, rakyat ikut je. Tapi kalau rakyat dia wave, satu momentum wave yang kuat nakkan perubahan supaya gabungan parti-parti Melayu yang besar agama Islam ni disatukan. Kami nak disatukan semua. Kau bayangkan? Besok dia orang duduk bersama lah. Berpeluk-peluk duduk bersama. Shake hand. Okay, kita agree. Pasal rakyat nak. Rakyat Melayu nak lah. Specifically lah. For heaven's sake to say that way. Dok. Sorry lah, Dok. Tapi ini saya pun dah bersemangat sangat dah, Dok. Jadi anyway, Datuk, itu saja saya punya rumusan gambaran lah.
Banyak kerja yang kena buat, insyaAllah. Tapi saya ucapkan tahniah kepada Datuk kerana ini satu platform yang baik untuk kita share, di kalangan netizen yang ataupun rakyat-rakyat marhain macam kita ni, yang boleh memberi pandangan, yang bernas kepada pucuk pimpinan kita supaya mereka berubah hati, fikirkan tentang ukhuwah Islamiah kita, fikir tentang agama, fikir tentang anak cucu kita besok dah, kalau kita sentiasa berpecah ni, besok anak cucu kita ni duduk atas pokok ya Datuk. Duduk atas pokok anak cucu kita, pasal kita bergaduh tak habis-habis. Berpecah tak habis-habis. Jadi itu pun satu benda yang perlu kita lihat lah. InsyaAllah Tok, kalau ada masa lain insyaAllah kita boleh bertemu. Alright, terima kasih. Jadi terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk memberi sedikit pandangan dan idea yang dapat kita kongsi bersama lah, insyaAllah, untuk kemaslahatan masyarakat kita lah, orang Melayu lah, khususnya orang Melayu dan umumnya rakyat jelata yang disayangi lah. InsyaAllah. Terima kasih lah kepada Cik Rashidin kerana sudah luangkan masa. Banyak pandangan-pandangan yang orang kata begitu menarik, begitu menarik, dan saya rasakan pandangan tu penting lah untuk kita memikirkan penyatuan bangsa Melayu kita demi untuk masa depan bangsa kita dan agama kita di negara lah. Jadi saya rasa itu lagi penting lah daripada, dan saya setuju dengan Cik Rashid tadi kata perlu ada satu gesaan daripada kita rakyat biasa kepada parti-parti politik ni supaya mereka boleh duduk semeja kan dan bersatu kan. Bersatu supaya dan meletakkan kepentingan bangsa dan agama atas segala-galanya kan, demi untuk negara pada ketika ni dan juga masa depan kita. Itu sajalah Cik Rashidin, terima kasih sekali lagi luangkan masa. InsyaAllah lepas ni boleh share lah video ni. Kita dah lepas recording ni dah share video supaya mereka boleh dengar kembali lah pandangan Cik Rashidin. Pandangan yang bernas daripada orang lama dalam politik kan. Sayang tidak dihargai oleh parti tertentu terhadap Cik Rashidin. Tapi tak apalah Pak Cik Rashidin, kita boleh still menyumbang kepada masyarakat, pada negara walaupun kita tak ada jawatan apa-apa dalam parti. Okey, Cik Rashidin, terima kasih. Okey, terima kasih, insyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey sayang, terima kasih banyak.